yang ria rasanya bila kita bersama. Assalamualaikum, salam Jumaat kepada semua penonton beria yang ada kat rumah. Macam tersasul pula hari ni sebab saya tersasul? Semalam macam tak boleh nak tidur lah. Tak ada. Sorry. Bukan semalam, berapa jam je. Baru berapa jam je ni. Betul. Dalam 2 jam lebih kurang macam tu, sejam lebih lah. Kalau tersasul tak apa, kita intro lagi sekali. Sekali lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat, salam penghulu segala hari. Okey, hari ni kita bersiaran dengan warna merah banyak dekat kita punya studio ni. Yes. Jadi saya pun tertanya-tanya, kenapa kita hari ni ada tema yang Kau sama? nak tanya kat siapa? Kau dah pakai baju tu dah sekarang ni? Ya ke? Tak, kita bagi tahu je sebab apa. Sekarang ni kalau dengar cerita dalam control room dengan kat belakang kamera ramai yang terbakar. Tapi tak apalah, kita nak bagi tahulah tim kita Kenapa, menang ni. Okey, tak boleh. Oh, sorry. Okey. Tak, ni keputusan secara rasminya lah. Secara rasminya. Untuk Liga Perdana Inggeris 2019-2020, Liverpool dah menang sebab malam tadi perlawanan antara Chelsea dengan Manchester City. Yes. Chelsea menang 2-1. Betul. Jadi Liverpool tak perlu nak menang lagi satu game, automatik dah menang dah untuk season ni. Cuma sekarang ni berapa jauh yang kita akan pergi, itu nanti kita sama-sama saksikan. Sekarang ni kita nak cerita pasal program kita untuk hari ini. Disebabkan kita menang, kita nak belajar Jerman lah hari ni. Oh ya? Boleh sembang dengan Klopp? Oh, kita bawa Klopp. Ya. Anak dia. Anak Jurgen Klopp. Tu kita simpan lah. Kejap lagi nanti kita akan kongsikan lah. Kita nak tahu juga dulu lah. Hari ni kita nak masuk hujung minggu. Ramai orang nak berjalan-jalan apa semua kan. Dalam fasa PKPP ni sebab kita banyaklah kelonggaran yang ada. Jadi kita nak tahu dulu cuaca macam mana hari ni. Jom kita tengok. Ni Semenanjung Malaysia dan juga di Sabah Sarawak. Kuala Lumpur kalau kita tengok ramalannya hari ni ribut betul lah. Macam malam tadi memang saya kesejukan. Pagi tadi pun keluar-keluar pun hujan juga. Salam ribut betul juga. Seolah-olah bumi ni menangisi kemenangan kita. Hujan rahmat. Itu yang kita nak cerita tu. Deep sangat. Josh Town, Alus Town, hujan ramalannya. Okey, lepas tu arau, cerah. Kalau ke utara nampaknya macam cerah kat situ. Kota Baru, ribut petih. Kalau kita tengok memang kebanyakan tempat memang akan mengalami hujan dan cuma beberapa tempat yang akan mengalami cuaca cerah. Tapi berdasarkan experience saya semalam, banyak tempat yang saya pergi, kanak-kanak tidak dibenarkan lagi masuk. Kanak-kanak? Betul. Masa saya bawa, bila saya berada kat dalam, tak ada orang, bolehlah anak-anak saya ada kat dalam tu. Tapi bila ada tetamu lain ataupun pelanggan lain masuk, dia nasihatkan saya untuk keluarkan anak-anak saya daripada dalam. Kalau boleh yang budak-budak kecil tu semua kita biarkan jangan bercampur ke tempat yang ramai orang. Betul. Walaupun SOP telah dilonggarkan. Betul. Sebab kita masih lagi tengah melawan dengan pandemik COVID-19 ni kan. Walaupun nampak banyak kelonggaran yang ada, kes dah menurun, tapi tetap kena berjaga-jaga jugalah. Betul. Jadi kalau siapa nak buat perancangan nak keluar ke apa semua tu, kena buat planning yang betul juga. Dan antara kalau kita nak keluar, selain daripada itu, kita boleh buat macam-macam di dalam rumah kita sendiri. Contohnya kita boleh celebrate kemenangan Liverpool. Okeylah, cukuplah. Walaupun kita macam ramai pula nanti kita orang pada TV pula penyokong MU, Chelsea semua kan. Ni Hafni nak cerita, ramai orang ada hobi yang baru. Ada orang suka decorate rumah, ada orang suka cat rumah sekarang ni tiba-tiba nak bagi wall dia cantik dengan penuh art kan. Tapi ada orang dia ekstrim lebih sikit. Maksudnya kan dia pecahkan rumah, dia buat baru. Ini betul ekstrim Ekstrim. Dia bukan dekor dalam rumah, dia pecahkan rumah, dia buat yang baru punya. Ini kalau kita tengok sebenarnya yang viral ni, kalau kita tengok rumah sebelum dan selepas tu, memang hasil kerja tu memang kita tengok pun macam tak masuk akal. Ini kalau tengok yang dah siap tu, tengok macam mahal rumah ni kan. Betul. Tapi sebenarnya rumah tu dibuat semula lah oleh arkitek tu kan. Betul. Jadi cantik macam tu, lebih moden konsepnya, warna putih tu semua. Memang nampak macam rumah yang baru lah. Memang bukan kawasan lama lah. Memang nampak memang betul-betul baru, macam baru siapnya rumah. Betul. Dan dia punya konsep untuk rumah ni adalah konsep minimalis. Jadi kepada orang yang suka decoration, rumah ni kalau nak usah-usah memang tak boleh lah. Sebab owner dia memang suka just simple and nice. Tapi bagi saya, seorang lelaki yang sejati ni, memang saya rasa rumah dia ni memang perfect lah. Serius, perfect. Dia just nice lah. Semua yang kita nak, semua ada. Tak payah tambah-tambah dah. Betul. Memang dah elok dah. Tinggal bawa baju je nak masuk situ kalau tengok dia punya design dia tu. Jadi saya rasa lepas ni memang ramai lah orang akan cari dia kalau nak buat renovation kat rumah ke apa semua. Betul-betul. Why not? Hasil kerja dia kan. Why not? So sekarang ni kita nak masuk ke talking point kita berdasarkan apa yang Hafni cakap tadi. Yang kita cerita tadi tu talking point kita. Tak, itu talking point. Ini delima kita nak masuk. Sebelum delima kita nak beritahu dulu pasal kita sekarang kan dah masuk ni kan. Drama kita ni. Iyalah, ada drama baru TV3 kan? Dah bersiaran dah pun. Jadi kita nak cakap ni
apa kesudahannya lah, nak tanyalah Zahil dan Dia ni masih kekal bahagia ke atau ada takdir yang berbeza menanti mereka. Kita nak tengok ni sebenarnya minggu akhir Cetera Hati Dia hanya di Akasia TV3 ni. Ni dah masuk minggu akhir dah ni. Kalau siapa peminat drama Akasia pukul 7 petang tu, inilah pelakon-pelakon hebat juga kalau kita tengok. Ada Azhar Azmi, kita ada tu Azrael Ismail, ada Fatah Amin. Siapa yang tengok minggu ni masuk minggu akhir lah nanti Wow, dan kalau kita tengok memang tadi dia punya scene dia semua intense lah. Nampak macam berat lah hujung-hujung tu. Biasanya hujung-hujung dia memang kena bagi macam itu. Ya so macam mana bagi keseluruhan cerita tu? sikit orang nak tengok hujung dia macam mana. Yes, hopefully kita harapkan ending yang baik lah sebenarnya. Betul. Sebab happy ending ni susah kita nak cerita kan. Macam kita memang tengah happy sekarang ni. Tapi bukan untuk semua orang. Betul. So sekarang ni kita nak masuk dilema pula kan. Yelah, so macam Hefni cerita tadi tentang COVID-19. penjagaan. Dan kita sebagai seorang rakyat Malaysia ni perlu berjaga-jaga. Sebab kita nak lawan pandemik ni memang lama sebenarnya. Betul. Saya rasa sampai 2023 ada orang yang buat kira macam Wallahualam, kita doakan yang terbaik lah. Jangan minta lama-lama kalau boleh. Orang kalau boleh nak cepat tau. Okey, kita nak kongsikan kita punya dilema hari ni. Yang pertamanya 28 individu pulang ke tanah air positif COVID-19. Ini yang diberitahu oleh Menteri Kanan kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Semua individu tu dah dihantar ke hospital untuk menjalani rawatan dan seramai 358 rakyat Malaysia pulang ke tanah air melalui KLIA daripada Singapura, daripada UAE, Indonesia, Hong Kong, China dan Jepun. Dan sejak 10 Jun sehingga semalam, KKM sudah membuat saringan ke atas 5,451 individu di pintu masuk KLIA. Dan daripada jumlah tu 5,423 individu negatif tapi terpaksa menjalani proses kuarantin wajib di kediaman masing-masing jugalah. Kena juga mengikut SOP yang telah disediakan oleh kerajaan kan. Yes, jadi langkah berjaga-jaga telah pun dibuat di kawasan-kawasan yang memang sepatutnya seperti KLIA dan sebagainya. Tetapi ini terpulang kepada insan ataupun orang tersebut untuk kawal diri dia untuk tidak ke mana-mana supaya dia tidak menjangkiti orang lain. Betul. Kalau dia ada simptom-simptom lah. Kenalah. Yes, sebab sekarang ni di Malaysia kes terbaru yang telah direkodkan sampai hari ini merupakan baru 4 orang sahaja dan total penurunan wabak itu adalah sebanyak 8,600 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah berkata 4 kes baru itu termasuk 3 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Jadi ini semua daripada orang-orang yang pergi, mungkin ada business trip, mungkin ada balik daripada study ke apa kan. Jadi menurutnya satu kes penularan di dalam negara juga adalah warga negara Malaysia, iaitu kes saringan jangkitan pernafasan akut teruk SARI di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum Johor. Dan sehingga kini tiada penularan dalam negara dalam kalangan bukan warga negara dikesan sehingga pada hari ini. Jadi bagi saya ini adalah satu berita yang sangat menggembirakan untuk kita yang mungkin ada persiapan-persiapan untuk pergi ke mana-mana ke kan, untuk melakukan kerja-kerja seperti biasa. Betul, tapi walau macam mana pun kita kena tetap patuh SOP yang telah kerajaan sediakan tu sebab kita masih lagi belum dapat dia punya vaksin tu kan. Kita menunggu tu lagi, jadi masih lagi kita kena ada kawalan kendiri, berjaga-jaga. Okey, ini contohnya yang berlaku di negara Eropah. Sebab apa? Bila sekatan dilonggarkan, kes COVID-19 meningkat secara mendadak. Ini yang dikongsikan oleh pengarah wilayah WHO Eropah, Hans Kluge nama dia macam tu. Kes mingguan meningkat pertama kali dalam beberapa bulan. Jadi berpuluh negara dekat Eropah ni kalau kita tengok peningkatan virus maut ni, dengan 30 negara menunjukkan peningkatan kes kumulatif baru dalam tempoh 2 minggu. Dan dalam kalangan 11 negara daripada 30 tu, penularan pantas. Itu menyebabkan lonjakan yang sangat ketara dan jika dibiarkan boleh mengancam Eropah sekali lagi. Ini daripada kelonggaran yang telah diberikanlah, tiba-tiba kes mendadak naik banyak semula. Ini contoh yang mungkin kita boleh ambil perhatian lah, perhatian daripada kes yang berlaku. Jadi kita kat Malaysia dengan kelonggaran yang ada, kena tetap patuh SOP yang telah disediakan oleh kerajaan kita. Yes, yang macam baru-baru ini kita dah celebrate Hari Raya kan. Betul. Alhamdulillah dia punya kes tak begitu ramai sangat, bermakna anda semua mengikut SOP yang telah ditetapkan. Tahniah kepada diri anda. Tepuk tangan diri sendiri. Okey. Lepas tu kita ada apa lagi? Okey, sekarang kita nak cerita tentang apa yang akan berlaku pada hari ini, iaitu sidang kemuncak ASEAN
akan dilakukan melalui video. Dan sidang punya ASEAN ke-36 ini merupakan julung kalinya akan diadakan secara alam maya disebabkan COVID-19 ni. Dan betul. Dan menurutnya pemimpin-pemimpin ASEAN juga dijangka mengesahkan dokumen bertajuk ASEAN Leader Vision Statement on a Cohesive and Responsive ASEAN Rising Above Challenge and Sustaining Growth. So itu antara intipati-intipati yang akan dibentangkan pada hari ini. Selain itu, Perdana Menteri akan mengadakan video dengan wakil daripada Perhimpunan Agung Antara Parlimen ASEAN AIPA, Belia ASEAN dan Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN. Dan mereka akan membicarakan tentang beberapa topik-topik yang berkaitan Laut Cina Selatan, perkembangan di wilayah Rakhine di Myanmar. Selain itu, isu Palestin, pelucutan senjata nuklear dan usaha menangani cabaran landscape dunia baru pasca pandemik COVID-19 juga akan dibincangkan pada hari ini. Akan dibincangkan dekat situ ceritanya daripada apa yang kita tahu. Tapi apa pun tetap nampak kerajaan kita pun tetap amalkan SOP, guna video call je kan untuk kali ini punya ni. Betul. Okey, seterusnya ini mungkin ni ramai orang dengar cerita cakap ayam naik harga. Jadi memang betul sebenarnya sebab permintaan menguncuk ketika PKP, punca harga ayam naik ni sebenarnya. Ini yang diberitahu oleh Datuk Alexander Dantalinggi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, di mana berikutan premis perniagaan, restoran, hotel, majlis kerajaan tidak beroperasi ketika tempoh pelaksanaan PKP sebab itulah harganya melonjak. Tapi dijangkakan bekalan dijangka pulih dalam masa tidak lama lagi, sedikit masa lagi. Dan KPDN HEP akan terus memantaulah situasi ini dan akan mengambil tindakan di bawah kuasa dan peruntukan akta yang diperlukan jika perlulah. Ini contohnya kalau ada orang yang berniaga, dia meletakkan harga yang kalau contohlah harga tu dah ada tangga dia letak harga lebih tinggi, tak boleh. Ini kita sebagai pengguna pun kita boleh buat report. Betul. Jangan memandai peniaga nak ambil untung ke, nak cover balik kos yang dulu ke dengan meletakkan harga yang terlampau tinggi, tak boleh macam tu. Dan kalau nak ikutkan sebenarnya semua orang tengah susah. Bukan kita peniaga je. Maknanya orang nak beli tu pun sebenarnya diorang tengah susah juga. Cuma kita tak tahu kesusahan diorang tu kan. Kita bertimbang rasa lah. Antara orang-orangnya yang kira ada efek tentang pandemik COVID-19 ni adalah karyawan-karyawan kita, iaitu penerbit-penerbit drama, filem dan sebagainya. Dan ini merupakan satu sinar baru kepada anda kerana Finas akan menjalin kerjasama dengan Media Prima dan mereka akan membentuk satu jawatan kuasa khas bagi mengenal pasti penerbit program TV atau drama yang layak diberi bantuan dana penerbitan hari ini. Tapi dia ada beberapa ciri-ciri yang perlu mereka ikuti kerana mereka perlu mengenal pasti corak kerja dan rekod penerbit-penerbit yang pernah bekerjasama dengan stesen tersebut. Maknanya kalau ada rekod baik, mereka akan diberikan bantuan. Yelah, untuk kira 6 bulan juga dah dapat syuting kan sekarang ni. Berapa kan. Jadi, betul. Ini sedikit bantuan untuk mereka ni mulakan balik penggambaran dalam tempoh yang dan saya pasti ramai yang telah berhenti penggambaran separuh jalan dan ini mengakibatkan kerugian kepada individu-individu tersebut dan juga kepada semua karyawan yang bekerja sama dengan penerbit tersebut. So hopefully dengan bantuan kali ini dapat meringankan beban anda semua di luar. Okey, kita doakan yang terbaik. Sebenarnya ni bukan setakat untuk karyawan je. Sebenarnya saya rasa rata-rata kita rakyat Malaysia terjejas. Peniaga, peniaga kecil, peniaga besar yang bekerja dalam industri contoh pelancongan contohnya. Jadi kita sama-sama sebenarnya sebab tu kerajaan menseru kita untuk support peniaga-peniaga kita sendiri juga. Sebenarnya untuk sama-sama kita pulihkan ekonomi negara kita. Yes, itu apa yang sepatutnya berlaku sebab sekarang ni kalau nak ikutkan tentang pertambahan ataupun pengkukuhan ekonomi, ia patut berlaku di dalam negara itu sendiri, baru ekonomi negara itu akan kukuh dan insya-Allah semua akan mendapat hak sama rata daripada segi rezeki yang akan diberikan. InsyaAllah kan, mana kita tahu betul tak? Kita doakan yang terbaik hari Jumaat ni. Kan, amin. Yes. Ni kita ada wara-wara apa ni? Dan kita nak tengok tentang FB Live. Jadi kalau kepada anda semua penonton-penonton yang ingin menyaksikan kami melalui stream Facebook, ini adalah tempat di mana yang anda boleh nampak muka sendiri Adam tu. Ada hantu. Kat Facebook kita tengah live tu. Dan ini adalah satu interaksi kepada penonton-penonton yang boleh berbicara juga ataupun memberikan kita sedikit sebanyak idea ataupun untuk mana kita tahu ada sedikit sebanyak perkongsian betul lah. Ilmiah. Boleh buka That's siapa yang mungkin ilmiah. on the way nak pergi pejabat atau dia nak buka TV, boleh tengok daripada Facebook. That's one of the thing. Yes. Dan kita lepas ni macam kita kata tadi, sebab kita betul lah, sebab kenalah dengan Liverpool menang. Kita tahu pengurus Liverpool kan orang Jerman. Yes. Kita nak belajar bahasa Jerman kejap lagi. Bahasa Korea pun ada. Sebab apa?
Sebab Liverpool tak ada player Korea. Tak ada. Kita ada player Jepun. Tak ada Okey, tapi kena-mengena. tak apa. Sebab cerita Korea sekarang tengah hit Betul lah, dekat betul lah, Malaysia betul dan lah. juga di serata dunia. Bukan saja di Banyak lah Malaysia. sebenarnya kalau nak cerita banyak benda yang menarik. Tapi kita berhenti rehat dulu lah. Betul. Lepas ni kembali dalam Borak Kopitiam. Yes. Okey, kembali lagi dalam Borak Kopitiam dan sekarang ini benda apa saya nak tanya kepada Hef ni Okey, tanya. yang paling berharga? Benda paling berharga, Yes. kasih sayang. Weh, betul lah. Tak ada nak lawan tu ah. Tak, Tapi kenapa? Apa okey, cerita? tapi kasih sayang kalau nak ditukarkan kepada duit memang tak dapat ah. Betul, tak So boleh, benda yang tak paling boleh. berharga adalah barang lama. Okey, betul. Ini Yeah. ceritanya pasal satu penemuan baru ni yang dijumpai dekat luar negara yang mana ada satu lantai jubin ni Yes. yang katanya daripada abad ketiga tau. Daripada zaman-zaman Rom dulu. Dan lantai jubin tu masih elok lagi tau, masih cantik dulu. Tapi Dan- yang jadi peliknya apa tau? Apa Sebab dia? sebenarnya tempat yang dah digali tu dulu dah pernah gali tapi tak jumpa apa-apa. Tapi kali ni bila dia gali tu dia jumpa balik lantai jubin tu yang memang sangat cantik, elok lagi kalau tengok dalam gambar tu kan. Yes. Dan katanya ini dulu mungkin adalah sebuah teratak kediaman orang lah. Ya, yeah, mungkin rumah-rumah orang bangsawan dan ini telah ditemui di utara Itali dan seperti Hefni cakap, macam mana bila kali pertama diorang tak dapat jumpa tapi second time diorang tiba-tiba dapat jumpa. Kan rezeki lah kot. Mungkin dia sebab lagi dalam lah. Dulu dia dah gali separuh Yes. jalan tak jumpa. Ni dia gali lagi separuh, jumpalah kot. Ya, yeah, dan ini adalah satu penemuan yang sangat menarik bagi mereka untuk mereka kongsikan kepada seluruh dunia dan mereka mengharapkan dapat memecahkan lagi kawasan-kawasan di sekitar kawasan tersebut untuk melihat benda kira Betul lah. objek yang terakhir yang berada di situ, berapa besar keluasan dia apa semua. Betul lah. Nak tengok kawasan tu macam mana kan. Mungkin ada banyak lain benda lain dekat situ kan. Okey. Yes. Jadi kalau kita tahu sebenarnya salah seorang player Liverpool adalah orang Jepun. Nampak nak relatekan cerita. Oh ya, yeah. Okey, betul. Apakah Faham makanan lah, kegemaran sebab beliau? kita baru menang. Kita 30 tahun tak menang. Kan Yeah. kasih Chan lah. Okey, kita bagi soalan. Jadi- Apakah makanan kegemaran beliau? Sushi. Oh, wow. Alright, jadi hari ni kita ada tetamu kita ni nak ajar kita buat sushi dululah. Yeah, dan disebabkan sushi dia ni viral sebab dia buat kek. Oh ya. Yeah. Serious, weh. Sushi cake tu satu hal. Tapi kenapa keluar lagu Doraemon ni sekarang ni? Bukan bang. Punch. Okey. Yes, kita bersama Silakan. dengan Afiq. Ya, Afiq. Okey. Memang minat Doraemon ke? Minat lah juga. Minat juga Okey. Okay, first Tanya. saya nak ucap terima kasih. Tahniah dulu lah. Terima kasih. Pada menang kan. Macam Okey. kita pula player Liverpool kan. Tanya kan kita. Terima kasih. Okey. Thank you. Okey. Jadi sebenarnya Afiq daripada nama kedainya ni Mat's Mat's Kitchen, Mat's betul. Kitchen memang cukup profesional. Masak sushi ada pelbagai Betul, jenis sushi ada dekat cake, sini yeah. kalau kita tengok. Yes. Siap dengan lampu ni ada sekali. Tapi hari Lampu ni kita Jepun. nak belajar buat apa ni Hari sebenarnya? ni kita nak belajar satu yang baru, sushi cake. Sushi King. Sushi cake. Sushi cake. Sushi cake. So, adakah ini perbezaan antara Afiq dan juga Orang yang lain. penggiat seni sushi Yeah, yang betul. lain tu apa semua? So far yang saya nampak saya yang orang pertama lah yang buat sushi cake ni. Memang tak ada lagi. Sushi cake ini sushi cake-nya ni. Yes, betul. Ini dah siap dah. So nanti Okey. kita akan buat dia punya finishing je. Okey, tapi nak tahu sushi cake ni dia apa? Dia manis ke macam kek selalu makan ke apa? Dia savory lah. Dia ada Oh, dia salmon savory. dalam dia, ada avocado. Savory. Savory tu apa? Savory tu sesuatu yang bukan manis lah. Okey, taklah takut orang kat rumah apa savory tu. Betul. Okey, kalau kita tahu sebagai kek, dia mesti ada kena celebrate birthday ke apa kan. So macam kalau bila kita potong, kek kena potong triangle betul tak? Betul. Dia pecah. Tak, memang tak pecah. Serius lah. Dia memang macam kek. Dia memang Okey. steady macam kek Okeylah, kita sambil-sambil tu kita nak tengok jugalah macam mana nak buat benda ni semua ni. So ini yang ni saya dah layer kan. Nanti bila kita buka kita boleh nampak dalam dia macam mana. Ini yang dah separuh siap lah. Yes, separuh Dalam tu siap. ada apa? Dalam tu ada nasi, ada avocado, ada salmon yang saya marinate. Okey. Uh, Avocado yang marinate. Salmon. Oh, salmon yang marinate. Yes. Ah, Avocado tu kalau macam ni untuk perhiasan lah yang kita Yes. nak buat sekarang ni. Tu layer kan. Okey, sambil-sambil Afiq buat perhiasan tu, cuba Betul. cerita apa yang ada dekat sini antara menu-menu yang disediakan di Mat's Kitchen juga. Okey, hari ni yang saya bawa ni menu-menu baru daripada Mat's Kitchen. Saya ada ni ada sauce shell crab. Kalau nak buka boleh buka. Boleh buka? Boleh buka. Kenapa tak cakap awal-awal? Apa tadi? Sauce shell crab. Soft shell crab. Ketam berkulit lembut. Ketam berkulit lembut Ya, betul. Dia punya chopstick ada situ. Ambil. Ini dia.
Jarang-jarang kita breakfast sushi hari ni kita boleh Yes, try betul. lah sushi. So Tapi ini nak- buka bukan untuk tengok kan, boleh ambil kan? Boleh. yang Dah mana? siap buat kicap dah tu. Oh, thank you, thank you. So kicap yang mana je. soft shell crab yang ni Semua tu sushi crab. Oh, semua ni. Tak nak tahu jugalah sambil-sambil kita buat ni kan. Macam Afiq kan. Afiq dah berapa lama dalam- sebenarnya apa ni? Dalam Japanese food. Kejap kita tengok dulu ni ada videonya. Ini yang masa prep tadi tu dia buat Yes, tunjuk betul. video sikit. Kita nak tahulah. Okey. Okey, try dululah. Faiz nampak macam tak menyempat tu. Kau macam tak baca bismillah je. Dalam hati. Oh dalam hati okey baca okey. Alright. Sambil-sambil Afiq buat ni kita nak tahu jugalah. Ini persiapannya dia tengah buat prep untuk decoration dia punya kek. Sushi cake. Kek ni nama dia apa? Sushi cake. Itu je nama dia. Memang sushi Oh, cake. sushi So cake je. senang orang Okey. kenal. Tapi macam Afiq sebenarnya ada berapa lama buat sushi ni? Kalau sushi dah tahun ni dah masuk 14 tahun dah. Daripada 2006 start. So, Memang belajar kulineri lah. memang belajar kulineri. Tapi fokus kepada makanan Jepun. Japanese, yes, betul. Sebab tak ramai orang yang buat Japanese. Lagi-lagi sekarang kita nak mencari produk yang halal kan. So memang orang tengah mencari lah. Betul, so, bila betul. kita Makanan Jepun ada kan. orang yang boleh buat yang halal tu memang demand dia tu agak tinggi lah. Okey, macam kalau kita ikutkan sushi ni adalah makanan banyak raw, betul tak? Tak payah masak apa semua kan? So, apa ciri-ciri chef sushi ni yang diperlukan? Sebab dia macam tak payah skill dia, tak payah masak kan? Jangan cakap macam tu. Itu yang kita nak tahu tu. Dia betul tu. Bila benda-benda tak masak ni, dia nak kena jaga tu lagi tinggi sikit lah. Sebab nak ikan tu mentah kan. Betul. So nak kena simpan ikan tu macam mana. Kita nak Dia ada cara supaya, dia, supaya dia tak berbau lah. Grade-grade ikan dia pun ada yang sesuai untuk sushi je. Kau boleh pakai sebarang-sebarang ikan. Tak boleh, tak boleh. Betul. Tak ada orang buat sushi ikan keli, tak ada. Ikan ada parang? lagi. Tak ada. Kalau ikan parang? Ikan barang tu dia kalau takut dekat leher dia terbelah. So kalau kita lihat video sekarang ni kat mana ni? Kelas ke apa? Ini kelas. Saya ada buat kelas juga. Sushi Mengajar kelas. orang? Mengajar, betul. Kalau nak join kelas boleh ni lah untuk tambahkan pendapatan kan macam Tapi sekarang. nampak pelik sangat Nampak orang Jepun buat tu yang mini love tu Korea kan? Okey, tak apalah. Janji samalah tu, lebih kurang lah tu Yeah. makanan dia Aku takut bila kau tanya, saya tak boleh cakap Jepun bang, saya boleh cakap Korea. Macam mana? Fik, selalu orang cakap pasal kalau sushi ni Fik, Yes, dia betul. punya beras tu Fik. Lama kan nak siapkan dia kan? Penyediaan dia tu. Yes, betul. Dia kalau untuk jadi Japanese chef, untuk belajar masak nasi saja, ambil masa dalam 2 tahun. Oi, Untuk masterkan masak nasi je. kenapa tak boleh sukat pakai jari selalu kalau kita saya tu? Tak boleh Dia ada sukatan dia. Memang kena sukat betul-betul air dia masak nak jaga nasi tu supaya dia tak basi lah. Okey, macam tadi Afiq ada cerita tentang freshness ingredient yang diperlukan kan. Jadi dapatkan bahan-bahan mentah tu macam mana? Kita memang beli dengan supplier yang memang supply barang-barang Jepun lah. Kita tak beli dekat sebarang-sebarang pasar ikan ke, tak Bukan ada. beli online daripada luar Tak ada. Memang ada pembekalnya lah Memang yang ada dalam pembekal Malaysia. khas Maksudnya siapa yang kalau orang dekat rumah, kalau mungkinlah akak-akak makcik-makcik kat rumah hari ni nak cuba resipi nak makanan Jepun, boleh order ada pembekal dia Boleh. Alright. Cuba Faiz selalu makan sushi kan? Selalu juga. Kau selalu makan sushi kan? Selalu. Okey, cuba kau bagi tahu nama satu-satu sushi ni kalau kau tahu. Oh, senang aje. Tapi kita kena buka dulu. Betul. Okey, yang ni yang produk baru pada saya lah. Ini belum launch lagi. Belum launch. Saya bawa khas untuk borak kopitiam ni. So Belum kita launch ada hak lagi. untuk bagi nama. Betul. Weh, boleh bagi nama. So saya bagi nama yang macam ni. Kita bagi Ike. Yang ni. Angkat sikit orang nak tengok. Yang mana kau punya ikat tu? Yang ni. Yes. Ini nama dia apa kalau Jepun sedap apa? Oishi. Hoye. Hoshi. Hoshi. Lepas tu ni kita ada yang soft shell crab dan kita juga ada yang ada mangga Yes, betul. Yang tu udang dengan mango. Macam mana tu? Kalau saya tak pernah Udang makan dengan lagi mango. sushi yang manis-manis ni. Dia memang actually benda-benda ni seafood kan. Dia memang kena dengan benda-benda yang manis lah. Seafood kena makan dengan benda manis Yes. Saya baru Selalu tahu. kita makan dengan soya dengan wasabi tu pedas. Yang ni dia kena dengan benda-benda manis lah. So kita boleh try lah. Mana Boleh. chopstick. Ya, dia pakai tangan je. Serius Orang lah? Jepun pakai tangan je. Betul. Okey, kita try. Makanannya Jepun, orangnya Jawa. Makan pakai tangan je. Waduh. Kok bagi tahu gitu? Nampak buruk benar. Dah ada pecah. Sorry. Okey. Ni video dia. Salah satu contoh. Ni kek sushi Yes, kek sushi. penuh dengan salmon, avocado dekat atas tu. Lepas tu kat tengah-tengah tu ada apa? Ayam ke? Oh, salmon juga? Salmon. Oh, salmon juga kat So tengah ada tu. telur dia, telur ikan dengan hijab. Okey. Ni telur ikan ni sebenarnya. Ikan apa ni Yang ni ikan terbang kalau bahasa Melayu dia.
Oh, nama dia dalam bahasa orang putih? Dalam orang putih flying fish. Kan dia Memang translation dia direct kan. Direct. Rasa menyesal tanya. So daripada segi telur ikan yang digunakan, banyak kita pergi kedai semua yang kala-kala macam ni. Memang satu ikan tu saja yang ikan orang-orang terbang buat. je. Dia banyak ikan sebenarnya. Sebenarnya banyak. Banyak. Dia kalau salmon dia besar sikit. Kalau telur udang dia halus lagi. Tak, tapi yang ni selalu kita nampak yang macam gini. Macam ni. Ni ikan terbang Ikan terbang. Dia kalau makan dia terbang dalam mulut. Wow, itu yang paling best tu. Okay, so- Okey, tadi kita dah tengok dia punya Hasil dia, hasil video dia. dan sekarang ni di depan mata kita orang sendiri Kita dah ada sama. dah sushi cake. Ya, Yes. itu dia. Oh, ada 3 layer So kita angkat sikit. Ada 3 layer. Memang sebiji weh dalam video Kalau tadi. kita tengok lapisan bawah tu adalah dia punya Nasi. beras di nasi dia. Yes. Tengah tu adalah Nasi dia campurkan dengan telur ikan. okey. Lepas tu ada avocado. Dan tengah dalam dia tu ada salmon yang marinate. Saya marinate. Atas ni kita top Dia dengan ada salmon yang avocado. daun tu kan? Seaweed tu. Seaweed. Tu kat tengah tu. Betul. Okey, sekarang masa yang dinantikan. Ya, Tadi kita betul. cerita kalau kita potong macam kek kan, triangle tu dia takkan pecah, betul tak? Betul. Okey, jom kita tengok. Betul ke tak? So untuk benda ni macam meraihkanlah kemenangan kan. So kita okey. celebrate dengan sushi cake ni lah. Betul. Yes, Tapi, sushi tapi cake. kita tak ada glove ke? Kita nak pakai glove ada. Alright. Kita bagi Hafni lah potong. Aku potong. Yes. Kita bagi Hafni potong Tapi sebab nanti tak dah kena cara celebrate. takut hancur ni. Tak, dia kata memang oh, dia boleh. okey, Boleh, insya-Allah. Okey. Yang pasti potong macam kek Oh, dia okey. Dia potong macam kek Ya. Potong Yeah. saja macam cake. Okey. Okey. Ni nak bagi potong ke tak? Bagi ni. Orang nak potong dia pegang-pegang pula ni. Potong. Okey. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dah lah menang pagi tadi dapat kek terus Oh, seronok berhati-hati. betul. Gaji sikit. Oh, gergaji sikit sebab ada ikan kan. Okey. Hafni. Yes, itu dia. Untuk pertama kali kita dapat rasa kek Potong kek daripada sushi ni. Okey. Kalau kek biasa pun sebenarnya aku fail kalau potong. Jadi Serius tak? tak tahulah kenapa dia suruh aku. Lepas tu, ni betul? Potong lagi satu. Oh, potong lagi satu sini Potong lagi Kita satu. tengok tengah dia macam ni. Dia kalau nak potong kek, dia kena 3 segi bukan petak. Kau jangan salah potong pula. Kalau petak dia jadi lain. Okey. So kalau macam Nak dia kena Afiq, gergaji kalau sikit nak sebab tanya, ada ikan. nak tanya sikit tentang kita yang nak order untuk celebration apa semua daripada Okey. segi saiz. Kalau macam ni berapa anggaran Itu harga? dia. Itu dia. Mana pinggan kita? Tengok tengah dia. Nak letak mana ni? Pinggan mana? Tak sini. Tak boleh letak itu dulu. Ni boleh ke? Letak atas tangan? Sini. Bila Ni letak tempat atas ni. tangan, dia terus ngap macam tu. Cuba. Cuba letak tangan. Ambil. Boleh rasa ke? Boleh rasa. Yeah, so ini adalah bentuk dia. Memang Afiq kata dia takkan pecah, memang betul dia takkan pecah. Dia dah melekat situ kan. Yes. Memang ada dalam kandungan dekat situ semua. Okey. So macam Faiz tanya tadi kan. So far ada satu saiz ni, saiz 7 inci. Harga Okey. dia tak mahal pun, dalam 230 je untuk full dengan salmon avocado ni kan. penuh lah. Siapa yang tahu value dia tu memang Betul lah. murah. Bukan barang Betul. murah Nak ni pakai dapatkan ni. barang salmon yang fresh tu kan. Sebab kita bukan pakai sebarang-sebarang barang yang murah lah. Ni, Fik, kalau orang nak order ni macam mana, Fik? Nak order boleh contact saya terus, boleh WhatsApp, boleh follow saya dekat Mats Kitchen Instagram. Mats Kitchen Instagramnya Kitchen. Mats Kitchen. MATS Kitchen, boleh follow saya. Boleh ada link WhatsApp ke situ. Okey, boleh tekan je terus order. Selalunya kalau nak order tu, berapa hari sebelum hari majlis tu nak order tu? Kalau boleh sehari awal lah. Sehari awal Sebab lah. kita nak prepare barang. Sebab sushi ni semua saya make to order. Orang order baru saya buat. Okey Kita lah. tak ada buat awal Dah simpan dalam peti sejuk. tak ada. Tak ada. Okey, daripada segi saiz berapa besar Afiq boleh buat untuk dia orang kalau daripada order tu? Saiz sushi kalau yang platter tu saya ada daripada saiz 40 pieces, 60 pieces sampai ke 80 pieces. Memang saiz platter Dia macam ni senang lah. macam ni lah. Kalau siapa yang mungkin hari ni rasanya tiba-tiba nak makan sushi ataupun besok, hujung minggu kan. Yes. Boleh terus ni lah WhatsApp dia link dekat Instagram tu tadi. Nama dia apa? Mats Kitchen. Mats Kitchen. Mats Kitchen dan last ni, Fik, ada ucapan untuk penyokong Liverpool? Tak, terima kasih dah datang Fik. Fik ajar kita hari ni cara-cara kek ni sebenarnya ada juga kan. Dan kita sebenarnya ada cerita kita nak kongsikan ni juga pasal kita punya apa? Liverpool kita ke? Hei, tak. Takkan cerita nak pasal Liverpool je. Come on lah. So, kita nak cerita pasal sushi ni. Of course lah, kita akan order, jangan lupa. Dan sekarang ni kita nak cerita tentang satu perkara yang menjadi satu viral lah. Kenapa? Yeah, kita kena tengok ni. Yes, cerita ni. Okey, tentang mangkuk yang dijadikan viral. So, sekarang nak cerita sebab kita takut untuk menyinggung perasaan orang lain kepada Betul, kakak yang betul. sekarang Ini ni kita kena bagi mengumpul tahu ni. pinggan-pinggan Ini macam penting ni. ni. Sebenarnya, Baik ni. benda ni adalah bahaya. Okey.
Sebab apa bahaya? Okey, ni sekarang menjadi trend tau. Sekarang ramai orang yang beli pinggan yang bercorak macam-macam pattern lah kalau kita tengok yang ada kan. Tapi itulah kalau boleh dinasihatkan, kalau pinggan yang bercorak ni kalau boleh biarlah jadi sebagai perhiasan. Dan kalau kita tengok sebab ni apa? ada satu bahan yang dinamakan plumbum juga digunakan di atas corak-corak pinggan mangkuk tersebut dan dikhawatiri kalau bagi budak-budak makan Betul, dia betul. akan Kacau ada lah. efek sikit tentang perkembangan dia orang daripada segi IQ dan juga pertumbuhan dan itu adalah satu perkara yang memang kita ingin elakkan. Jadi kepada anda semua yang berminat tentang perkara-perkara macam ni, Pinggan-pinggan ni. bukan perkara bolehlah di pinggan. stop. Tak boleh beli jadi perhiasan. Jadi perhiasan. Macam mana kalau kita beli pinggan jadi perhiasan? Ya, Macam kan? bazir je. Tak, jadi lawa lah dekor-dekor sikit. Ya ke? Tengok Okey kadang-kadang lah. kalau kat rumah tu ada kat atas meja tu pinggan-pinggan jadi perhiasan. Macam tak biasa pula. Kan kita ada nak Saya pakai tak pinggan ni, biasa. Saya kalau beli pinggan memang untuk pakai untuk makan. Tak, kalau kita tengok kat rumah orang kan ada. Itulah. Cakap, nak pakai pinggan. Jangan ni pinggan ni perhiasan je. Pinggan kita ada kat belakang. Pinggan plastik je. Yes. Okey, cerita tentang pinggan dan tadi kita dah pergi ke Jepun. Dan sekarang kita nak bawa Hefni Okey, sebab terbang. kita tahu manager Liverpool orang Jerman. Tak habis-habis. Kita nak terbang. Sebenarnya nak bawa Orang Hefni benci terbang. pula nanti kan, Liverpool aja kan. Okey. Okey, kita nak bersama dengan seorang gadis yang akan mengajar kita Cikgu bahasa kita lah hari ni, Jerman. Kenapa Jerman bunyi macam itu? Memang macam itu ke? Tak tahu, dia memang cara nak sebut perkataan tu dia macam ada pelik-pelik sikit. Alright, kita ada tetamu kita. Natasha Nama dia Sa. Tasha je. Tapi dia bukan Tasha siapa-siapa. Dia datang sini sebagai cikgu Hello. kita. Hai Natasha. Apa khabar? Okey, sidang. Okey, Natasha Sas. Weh, dia terus menyinding dekat kita. Ingat SOP. 1 meter. Ya, One aku nak meter, cuba weh. jauh ni sebenarnya. Kan? Tak boleh rapat-rapat. Okey, kita Okey, kita nak masih cerita lagi dalam SOP tentang ni. Natasha. Boleh ceritakan sikit tentang Natasha ni sebenarnya memang orang Jerman ke ataupun orang Malaysia? Tasha campur sebenarnya Malaysian. Mak Tasha Melayu and my bapa Tasha German. So Okey. campur lah. Nasib baik pandai cakap bahasa Melayu Yeah. Tak pening kita nak cakap bahasa Jerman Okey. Tasha, kita hari ni kita nak belajar bahasa Jerman lah sebab Tasha kan memang satu bahasa yang belajar membesar pun bahasa Jerman kan. Yes. Jadi yang pertamanya kita nak belajar apa ni? Macam tadi macam Hefni ada cakap, kenapa saya cakap Jerman ada bunyi minyak. So ada vokal-vokal lain ke yang tak sama dengan negara-negara yang macam of course lah Malaysia? Tak, I'm not so sure. Normally, kalau Tasha pun macam kalau Tasha pergi college and I try to teach my friends German, somehow they also always kalau orang cakap tu mesti ada. Tapi kalau Tasha cakap tu tak ada. So Tasha, kenapa dah ada bunyi lain tu? Dia exaggerate. Oh, ya ke? Sebenarnya tak ada. Dia Sebenarnya sama tak je ada. macam kita selalu macam kalau aku kat kampung cakap dengan pakcik-makcik bahasa Jawa sama je macam itu. Dia cakap Jawa? Dia lebih kurang. Wow. Kabare waras. Maknanya tak ada bunyi-bunyi pelik-pelik tu lah. Okey, so itu adalah satu myth lah. Taklah, dia ada juga sebenarnya kan perkataan yang akan dia kena tekankan sikit kan. Ada. There are macam there are these alphabets yang ada dot kat atas tu. Macam nama Klopp. Jurgen Klopp. Dia Macam macam- sebutan dia yang betul. Clock. Klopp. Klopp. Nama dia Jurgen Klopp. Sebut dia macam mana? Jurgen. Gen. Jurgen. Is it? Gom. Bunyi lain lah tu. Mungkin dia nak tengok bola tu mungkin kat nama orang, biasalah nama orang dia ada pronunciation yang lain-lain. Sekarang kita nak tanya perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang biasa digunakan. Okey lah. Okey, Perkataan contohnya apa tu? antara perkataan pertama, tak tahulah saya cakap betul ke tak. Pass auf den Gesundheit auf. Pass auf deine Gesundheit auf. Orang cakap kalau tak tahu kau cakap yang bahasa Melayu dulu. Biar cikgu yang ajar. Jaga kesihatan awak. Tak, aku nak cuba. Okey, pronunciation saya apa yang salah tadi? Banyak tu salah dia tu cikgu. Okay, kata Banyak lagi. tu salah. Kata lagi. Pass auf den Gesundheit auf. Okay, pass auf tu dah betul. Deine Diner. Pass off Diner. Gesundheit. 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 Gesundheit Gesundheit. auf. Gesundheit auf. Sebut lagi sekali. Tak apalah. Next ayat. Come on. Kita nak tengok orang Jawa cakap pula. Kita Next. ni lah, kita kalau kita nak beritahu, kita kan musim PKP. Jadi Yes. kalau orang nak datang, cuci tangan awak dulu. Wasch deine Hände. Senang je. Okey, cepat cakap. Pelan-pelan sikit boleh tak? Wasch Wasch. deine Diner. Hände. Hände.
Wash Diner Hander. Yes, that's easy lah yang itu. Ambil yang senang-senang. Wash Diner Hander. Okeylah, saya cakap Das Auto. Volkswagen. That's Okey, ni lagi satu. Alamak, susah juga. Bleib with Zuhaus. Bleib, Bleib. bitte, Oh, kena sebut. Bleib bitte zu Hause. Zuhause. Zu Hause. Zuhause. Yes. Tolong duduk rumah. Betul. Bleib bitte Zuhause. Okey. Sekarang aku dah mula memahami cara. Cuba cakap sekali. Tak, dia kena sebut memang dia tak ada silent. Baca. Dia tak ada silent, dia kena sebut semua. Bleib bitte Zuhause. Zu Hause. Zuhause. Zu Hause. Zuhause. Kalau tengok gaya ni cikgu, dia elok belajar ABC dulu. Sini, orang yang terror sikit belajar. Okey, kita next. Okay. Ni susah sikit. Sila ambil lah. Itu yang kita nak dengar tu. Tadi ambil senang kan? Okey, yang Ni susah sikit. Okey, kita cuba yang bahasa Jerman dulu lah cikgu. Okey. Washishi. Tak, ni Jerman ke China ni? Kan aku tengah cuba ni. Salah negara ni. Washishi Productive Zusin. Produktif tu dapat baca English tu. Masalah ya? Okay, yang betul ni macam mana? Nampak susah sangat ni nak sebut ni. Tadi first word? Washishi. Versuche. Oh, lain bunyi dia Macam mana? Versuche. Versuche. Produktiv Produktiv zu sein. zu sein. Versuche. Produktiv zu sein. Zu sein. Cuba menjadi produktif. Yes. Yang kau cakap tu, Vushishi tu, excuse me. Bosusi. Excuse Dah me. lupa dah. Bosusi. Macam mana? Versuche. Versuche. Produktif. Produktiv. Memang susah lah. Memang betul lah. Cuba menjadi produktif. Ini betul lah orang cakap kalau nak melentur buluh biar dari rebung. Betul. Tapi bagi saya kan, bahasa Jerman ni antara bahasa yang patut kita belajar kot. Sebab Jerman kita kenal dengan teknologi dia, dengan otomotif dia kan. Mana tahu peluang kita lagi besar kat sana. Sebab itulah hari ni aku nak suruh kau belajar. Kau sambung hari ni apa dia. Okey, so kita step up next level Ni okey tapi panjang. Okey. Okey. Win du langweilig bis schau in Film. Okay. Win du langweilig bis schau in Film. Okey. Betul ke? Tak. Memang tak. Apa yang okey? Okey, tapi tak betul. Dia dah habis sebut dah. Dia dah habis sebut dah. Yang betulnya apa? Wenn du Oh, dia V. Van du. langweilig. Langweiling. Langweilig Dia W tu V. Langweilig bist bis schau schau ein ein Film. Jika Wandu langweiling. Langweilig. Wandu Langweilig. Wandu langweilig. Bis show film. Schau ein Film. Tak boleh nak sebut lah. Rasa terus pening lah. Yes. Jika awak bosan tengok filem. Okey, jap saya cuba lagi sekali Wandu langweilig. Wenn du Wandu langweilig. Bis show. schau Bishau in ein Bishau Bishu bist schau. Bishau ein Film. Ya Allah. Tak, kalau tengok cara dia gelak, kau lagi teruk daripada aku. Sebab tu sebenarnya ada reason kenapa aku teruk. Kenapa? Nanti boleh one to one session belajar. Wow. Okey dah sama. Okey, kita tak nak have ni cheating sebab tadi dah diajar kan. Okey, ini ayat yang memang dia belum cakap lagi. Semua orang gembira. Okey, come on have ni. Semua orang gembira. Semua orang gembira. Ini yang senang. Yes. Ini paling senang sebenarnya kalau kita nak Okey, belajar come dalam on. bahasa Jerman. Ini Waiting. dulu saya sempat belajar lah. Alhamdulillah. Jederisch Gulik. Jerik. Apa? Jederisch Gulik. Tak. Okey, ni yang Tak cikgu, ada ini nampak betul ke tak? salah ni? Ada nampak tak yang dua dot yang ke atas U? Dekat you tu. So normally macam U kan U. Tapi kalau ada dua dot tu dia jadi U. Ya? U. Dia jadi U. Dia bukan Sama je. Tak, dia macam ni. Okey. Oh, dia kena tarik sikit macam tu Nampak? Pasal kalau macam Lik. Kau sebutlah. Aku tak boleh lah. Jeder ist glücklich.
Close. Close. Yang betul ni macam ni. Cuba sebut yang betulnya. Achtung. Jeder. Oh, Yeda. Jeder Yeda je macam ini Yeda. glücklich. Glücklich. Yeda is glücklich. Sama lah tadi sebut glücklich. Glücklich. Tak, dia Glücklich. ada Tu beza betul. lah. Oh, dia cakap betul? Tu Tiba-tiba. Dandan je. Yeda is glücklich. Jeder ist glücklich. Yeda is glücklich. Alright. Maksudnya semua orang gembira. Hari ni kita dah gembira sebab Liverpool menang. Yeah, dan sebenarnya kalau nak ikutkan memang awak ada tak buat kelas ke ataupun orang datang online ke? No. Since I'm half German, so I thought why not Share. Share. Share some Okay. German So apa kata kepada anda semua, Boleh bolehlah follow natasha.sas. Natasha.sas. Itu tu saja. Instagram dia. Nampak single je kat situ tu. Single tu lagu ke apa? lagu. Oh, bukan status. Okey. Right. Okey. Terima kasihlah sebab hari ni belajar kita bahasa Jerman ni. Kita belajar sikit-sikit. Tak boleh. Tak tahulah boleh masuk ke tidak. Nanti kita kalau tak boleh nanti kita DM lah. Cuma tanya. kita Boleh. mengharapkan kalau ada kelas Natasha boleh buat online ataupun bersama dengan fan-fan Natasha yang sekarang ni sedang menonton Borak Kopitiam, bolehlah belajar bahasa Jerman. Why not kita tambah satu bahasa kan untuk kita punya kamus. Itulah pantang cikgu perempuan. Panjang betul bunga-bunga dia. Orang nak berehat ni. Okey. Kembali selepas ni Borak Kopitiam. Alright, sekarang ni kita nak cerita tentang apa masa PKP ni, apa yang kita selalu buat. Kita beli online. Yes, betul. Baru nak cakap. Macam saya memang benda tu senang kira on, scroll, nampak sikit online. Tunggu sampai je. Betul, tapi tahu tak Fmi, sepanjang benda ni diperkenalkan daripada dulu sampai sekarang, ramai sebenarnya kena tipu. Oh ya? Yes, serius. Macam mana kena tipu pula? Itu yang pelik tu. Sebab saya tak pernah ada pengalaman lagi ditipu. Tetapi ramai yang juga melaporkan bahawa mereka ditipu masa Beli online. penjualan online ni. Okeylah kalau kita nak cakap tu kita kurang tahu. Kita bawa orang yang pakar lah hari ni ada dengan kita kan. Kita ada peguam civil kita. Kita ada Wan Azmir, Wan Majid untuk menceritakan Selamat pagi. tentang benda-benda yang boleh protect diri kita. Betul tak? Ya betul. Silakan. Okey, macam tadi Hafni, dia ada cerita. Kalau kena tipu ni, kena tipu macam mana? Dia. Ada ke orang kena tipu online ni? Okey. Laju betul kau Orang baru terus. tahu tanya soalan tu. Yes, kita sebab Belum sempat benda ni nak warm up lagi. sebab semua orang iyalah kalau nak ikutkan memang benda ni adalah benda yang selalu terjadi. Betul lah, Sebab orang betul. senang sangat nak membeli kan. Okey, dia macam ni ya. Pasal penipuan online ni, dia secara asas dia penipuan ni wujud daripada dulu lagi. Ada penipuan, ada representasi secara salah. So kadang-kadang kita ada cakap kita nak kasih sebuah kereta, tapi sebenarnya dia kasih kereta yang tak ada enjin. Okey, ada penipuan-penipuan macam tu. So dia ada degree penipuan. Ada penipuan secara jelas, ada penipuan secara tak langsung, ada penipuan secara tak sengaja. So penipuan ni ada banyak jenis. So kalau ada penipuan secara offline, maknanya saya nak jual barang tapi barangnya tak ada, tapi ni saya buat secara online. Itu je bezanya. Dia di online kan. Ya, medium dia saja berbeza. Ya. Tapi yang secara tak sengaja tu macam mana Saya yang tak sengaja. Okey, contohnya, katalah saya nak beli mask daripada luar negara. Okey. Dan mask yang saya nak beri tu, saya tahu saya nak 3 ply. Tapi masa saya penjual dia pula, dia jual katalah 2 ply. Okey. So dia tahu benda tu mask. Tapi dia jual 2 ply dan 2 ply bila sampai saya saya order 3 ply. Tapi orang yang dekat China ke atau orang yang supply tu dalam pengetahuan dia supply 3 ply tapi dia hantar 2 ply. Okey. So itu ada benda macam itulah. Bukan salah dia lah kan. Ada yang bukan salah dia, ada yang mungkin salah dia tapi dia dah masukkan dalam terma-terma yang dia boleh ubah terma-terma penghantaran barang-barang tu. So macam sekarang ni ialah saya sebagai seorang pengguna juga kadang-kadang saya perasan bahawa kadang-kadang ada setengah platform dia banyak protection kepada penjual instead of pembeli. Okey. So kenapa benda tu boleh berlaku dan dibenarkan? Okey. Perlindungan terhadap penjual berbanding kepada pembeli sebenarnya Faiz,
Dari segi undang-undang banyak sangat undang-undang yang melindungi pengguna. Okey. Banyak sangat. Tapi sama ada kita telah mengguna pakai undang-undang ini untuk melindungi pengguna. So kalau Faiz tanya banyak undang-undang yang melindungi penjual, sebenarnya tidak. Banyak sangat undang-undang yang melindungi pengguna. Sebagai contoh, kita ada mahkamah yang mana boleh diambil tindakan. Kita ada agensi-agensi kerajaan. Kita ada SKMM, kita ada agensi pengguna, kita ada persatuan-persatuan pengguna, kita ada tribunal. So semua ni melindungi pengguna. Melindungi hak pengguna. Dan undang-undang melindungi pengguna ni terlalu luas. For example katalah saya kata saya jual satu handphone. Harga dia RM20 kata. Berbanding dengan saya jual satu handphone yang berharga RM5,000. Yang RM20 tu boleh pakai hanya 3 hari. Okey? Tapi tak bolehlah kita sebagai pengguna kata, kenapa 3 hari je boleh pakai phone RM20 ni? Berbanding dengan phone yang kita beli RM5,000, kita cakap benda ni boleh pakai 3 hari je. Tak munasabah. So nampak perbezaan tu. So kalau hak tu bergantung kepada harga yang kita bayar dan juga representasi ke atas produk yang kita beli. Kesesuaian harga dengan barangan tu Betul. lah. Sama ada munasabah ke tidak. Ya. Okey, tapi kalau kita nak tahu, kalau contohlah kita nak beli barangan online ni kan, macam mana kita nak tengok ciri-ciri benda tu adalah kita mungkin kita tak jangka kan, tapi benda tu adalah benda satu bentuk penipuan. Contohnya. Macam kita nak tahu. Yang senang kita nak detect lah. Dia sama macam online dengan offline. Macam kalau kita nak beli satu bangunan ataupun nak beli satu kondo ataupun property selalunya kita nak tengok sama ada developer tu adalah orang yang bertauliah dan kredibel. Dia ada track record ke tak? Sama juga dalam bisnes online. Kalau kita nak beli dari satu pihak tu, kita nak tengok pihak tu adalah kredibel, ada review, pernah tak ada orang buat aduan yang dia ni tak pernah serahkan barang. That is the only way. Dia tak ada cara lain kita nak tahu dia ni betul ke penipu ke tak. Tengok gambar dia ni muka macam sengit sikit, tu mungkin penipu. Tak ada. Benda ni sama ada dia kredibel ke tidak, dia ada reputasi menipu ataupun dia ada reputasi yang jujur dengan pelanggan. Tapi tu jadi masalah juga kalau dari segi untuk penjual kan. Kalau dia contoh baru mula, dia belum ada reputasi tu, orang risau juga kan. Ya. Sebab tu setiap orang yang baru bermula tu, dia kena build up masa untuk mendapat reputasi tu. Dan banyak peniaga-peniaga yang tak ada reputasi, dia akan menggunakan reputasi orang lain. That's why kita ada Insta Famous. That's why kita ada pelakon-pelakon yang menjadi yang promote brand, yang promote, yang endorse produk-produk tersebut. So bagi produk-produk baru, dia kena guna medium-medium sebegini. Dan kalau nak ikutkan tentang tadi untuk melindungi penjual pembeli ni, pengguna ni apa semua kan. Kita tak nak tanya berapa susah untuk kita pergi ke badan-badan tertentu. So kita nak tahu berapa senang yang kita boleh adukan kita punya kes-kes ni kepada pihak-pihak yang tertentu ni. Okey. Faiz, dari segi kemudahan dia memang mudah. Caranya pertama sama ada kita boleh terus pergi ke tribunal. Kita wujudnya tribunal pengguna yang boleh mendengar perkara-perkara ataupun isu-isu sehingga jumlah nilai barang tu RM50,000. So banyak tu. So yang banyak online yang beli 100, 200 semua boleh masuk sana. So kita pergi ke tribunal kita buat aduan dan kemudian bermula proses untuk tuntutan barang-barang yang defektif ke apa. Itu cara pertama. Kalau kita rasa barang tu lebih RM50,000, kita boleh pergi ke mahkamah. Pergi mahkamah tu buat tuntutan. Nah, masalahnya timbul begini. Ialah, what if kalau kita beli barang tu harga RM20 je? Saya nak pergi ke tribunal punya, nak pakai transport pun adalah RM30. Pemikir macam alamak. Masalahnya bukan proses. Masalahnya ialah sama ada ianya berbaloi ke tak kita pergi. Itu masalah. So itu yang question nak tahu kan. Macam mana daripada segi kes, mungkin nak cerita ada kes yang kita rasa berbaloi, tapi walaupun harga tu rasa tak berbaloi lah kita pergi ni. Okey. Dia dari segi ujian dia ialah ujian personal kita. Setengah orang dia kalau kena tipu RM1 pun dia kata all out, saya nak buat laporan polis. Betul, ada, betul. Okay. Setengah orang kata saya kena tipu RM1,000, tak ada rezeki lah. So dia bergantung kepada setiap individu. Tapi setiap individu walaupun kena tipu RM10 berhak untuk membuat laporan. Sama ada ianya adalah cost efektif ke tidak untuk melawan kes tu. Itu saja.
Dari segi kos ni macam-macam nak kena kira ni. Macam-macam ya. Tapi kalau contohlah kita nak buat tuntutan tu, contoh kalau kita beli barangan online, peniaga tu dari luar negara, macam mana? Boleh juga ke? Boleh. Dia dari segi peniaga tu luar negara tu boleh kita tuntut. Samalah Hafni kalau kita beli barang-barang macam elektronik dari luar negara. Yes. Okey, katalah barang tak sampai. Now, dia ada dua cara sekarang online. Cara pertama sama ada portal. Portal-portal online ni sekarang ni bukan macam portal biasa dah. Portal-portal ni macam shopping kompleks dah. Ya, Betul. macam-macam. Dia dah jadi shopping kompleks dan dia juga merupakan broker di antara kita dan juga penjual. So, kalau barang tu di luar negara, portal-portal ni lah yang penting. Kalau portal ni tak memberi satu jalan untuk kita menyelesaikan masalah macam ini, janganlah guna portal-portal gitu. For example contohnya. kita ada Alibaba. Alibaba ada dia punya cara-cara penyelesaian masalah yang mana dia akan bantu untuk kita selesaikan dengan Masalah tu. penjual-penjual luar negara. Tapi ada portal-portal yang banyaknya yang tak buat begini. Dia buat kontraknya di antara katalah Faiz jual Apple kat saya online. Okey. Sampai-sampai gambar Apple je. So kontrak di antara pembelian Apple tu di antara Faiz dengan saya. Dia dalam syarat-syarat online portal ni dia kata saya tak ada masuk campur. Online portal tu ada tulis syarat gitu. So kitalah kena selesaikan sendiri. Tapi ada portal yang sendiri kata kalau ada masalah boleh rujuk, dia akan mediasikan ataupun selesaikan masalah tu. So kena cari portal-portal yang sedemikian. Kalau nak buat transaksi luar negara. Itu sebelum kita buat pembelian lah. Kalau dah terbeli tu memang tak ada jalan nak patah balik lah. Ya betul. Kalau nak beli barang-barang sama ada penjual tu kredibel ataupun kalau kita nak buat transaksi dia pemindahan wang tu kena cara yang terbaik. Cara yang terbaik untuk pemindahan wang yang banyak ialah mempunyai letter of credit. That one kita boleh try and hedge kita punya risiko. Tapi kalau kita beli barang-barang kecil, kita just transfer TT. That one memang risiko kena tanggung sendiri. Kalau di luar negara lah, Kalau tapi di kalau luar dalam negara masih boleh lagi kan. Dalam negara mudah untuk kita ambil tindakan. Ya, cuma apa yang pasti seperti apa yang diterangkan adalah ia bermula daripada diri kita. Kita kena make sure lah. Kalau macam ada portal-portal ni, check dululah kot. Kalau dia tak reply, tak payah belilah kot. Itu yang tadi katakan kena tengok website yang kredibel lah, yang orang cakap boleh dipercayai lah. Yes. Bahasa mudahnya nak faham, boleh dipercayai. Kan, dan walaupun website tu kredibel sekalipun, tak semua orang dalam tu yang kredibel. Sebab tu saya kata kita kena check dulu. Kalau dia reply, okey baru kita beli. Kalau dia macam tak Contohnya reply, maksudnya macam mana? Kita kena hantar mesej dulu kat dia ke? yes, tanya. Tengok feedback macam mana, tengok komen-komen orang. So lastly, Yeah. ada tak nasihat kepada mereka yang di luar sana yang gatal tangan, yang hari-hari membeli? Okey. Pembelian online ni ialah lebih mudah. Harga pun lebih murah. Betul, Kerana kita tak sangat. gunakan kedai apa semua. So pertimbangan perlu dibuat. Satu kepada penjual, sama ada dia ni adalah orang yang bereputasi. Tapi perbandingan harga tu pembeli selalu kena buat. Kalau saya beli online, harga dia RM1,000. Kalau saya beli offline, harganya RM1,050. Perbandingan beza RM50 tu boleh membuat saya rasa saya beli online lah. Saya save RM50. Tapi risiko RM50 perbezaan tu untuk saya cari penjual bila ada masalah, benda itulah pertimbangan pertama. yes, Sama adakah betul. berbaloi saya beli murah sikit, saya pergi offline ataupun saya pergi online. Itu pertimbangan pertama. Dan bila berlakunya masalah, yang pertama buat, terus make sure apa yang kita telah berurusan dengan penjual tu, kita simpan rekod dia semua. Semua kena simpan rekod. Itu untuk tuntutan ke apa-apa kalau Untuk kemudian tuntutan hari kita. kan. Betul. Betul juga tu sebenarnya kadang-kadang beza mungkin RM50. Online murah sikit beli online lah. Tapi risikonya tu dengan nilai RM50. Betul. Itu pertimbangan Yes, dia. apa-apa pun after sales tu paling penting. Before sales memang terbaik lah nilai Semua kita. terbaik. Ya, semua terbaik. After sales tu Tanta dia tak kenal pun kita kan. Okey lah, tadi kita belajar sikit lah sebenarnya hari ni kan topik pasal pembelian online. Terima kasih lah Cik Wan Azmi sebab datang hari ni. Jadi kalau mungkin lah tiba-tiba ada orang nak tahu lebih lanjut ke, nak tanya ke, boleh ke tanya dekat Instagram ke apa? Boleh. Just DM saya dekat Instagram saya dan saya akan cuba jawab. Ini Instagramnya ya. Ya. Wan Azmi, Wan Majid, nama penuh kat situ Ya, tak ada underscore space semua tak ada Tak tau. ada, ya. Type je macam tu Boleh tanya terus kat situ. Alright, terima kasih Cik Wan Azmi sebab datang hari ni. Guten Morgen. Apa tu? Guten Morgen. Good morning. Oh, tadi tak belajar tadi. Tak ada belajar. Tadi belajar benda lain je. Good morning tu sebenarnya yang paling penting ya. Apapun terima kasih dan hari ini merupakan ada sedikit ilmu-ilmu yang kita boleh pelajari untuk melindungi diri kita yang sebenarnya
kita tak tahu sebenarnya. Daripada luar negara, kerja samannya. Kita reda banyak. Kita ni tadi kita dah belajar bahasa Jerman. Sekarang ni kita ada sedikit lah daripada Korea ni. Kita Korea nak pula. kongsikan. Yes. Jom kita tengok dulu ada ke? 네, 이거 괜찮아. 뭐야 있잖아. 뭐야? 나 몰라. 우리 체인지하자. 내가 바주 말라요 입을게. 너가 바주 입어. 아이씨. 나 뭔지 알겠어. Ya, itulah gelagat suami isteri, seorang daripada Malaysia dan seorang daripada Korea. Betul lah. Baju dia terkoyak ke apa tadi tu? Yang tergosok tu? Tak, sebenarnya tak tahu. Tapi apa-apa pun, kalau kita dah gosok baju tu, janganlah kacau. Memang itu akan berlaku. Okey, Biasa kita berlaku. sebenarnya ada mereka ni dalam talian ni. Cik Rizal Ibrahim dengan Mariam Yunare. Okey, sorry. Macam mana saya nak pronounce tu? Nak sebut tu? Yunare. Yunare. Betul lah, Yunare. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamsahamnida. sama-sama. Kamsahamnida tu. Apa kau ni? Terima kasih. Jangan main bedal, tak tahu. Ya Allah. Okey. Ni kita nak tanya sikit dululah. Video tadi tu sebenarnya apa benda yang berlaku tu? Sorry? Video tadi tu apa sebenarnya kejadiannya tu? Sebenarnya video tu wife saya dulu yang iron baju tu. Lepas tu dah rosak dah sebenarnya tapi sikit je. Rosak Lepas tu tu apa? baru- Kedut? Dia bukan kedut. Macam dia melekat lah bila gosok koyak tu. sikit. So lepas pada dia gosok tu, dia tak nak gosok dah, dia macam frost, and then lepas tu saya gosok lagi sekali, and then saya buat koyak yang kali yang kedua. Lepas tu, sebab tu dia tanya tu lagi sekali. Memang dia dah kena sekali, buat lagi sekali memang orang marah lah ceritanya itu. Memang nak kena Kalau saya yang buat mula-mula tu memang saya tak tidur dalam sekali dah dengan dia kot. Standard lah tu. Jadi macam mana korang boleh berkenalan sehingga menjadi suami isteri? Nak saya jawab ke nak Mariam yang jawab kan? Mariam lah, kita bagi Mariam jawab. How do we met? How do we met? He teach English. He 아자르. 아빠 아자르 saya English. So that time 아빠 그치냐 그치 팬디. So saya just consider little brother. Budak kecil. No, little brother. So 그냥 존매 키스마이 존매. 그냥 저 존매 little brother. Wow, his behavior man. 사야 오 man이야 man. 그래서 that time 사야 slowly 홀리났어. Okey. Ni kita nak ucapkan selamat pengantin baru jugalah. Rasa tak terlambat lagi kan? Masih baru lagi Terima kasih. Dah berapa lama ni? terima kasih. Sorry, apa tadi? Pengantin barunya berapa lama ni? Kami bernikah pada Ogos 2019. Lepas tu kami punya resepsi 2019 September 2009. Hujung tahun lepas Wow. Yes, I Oh, ini sedikit petikannya. Uh, Ini di mana ni? Ini di Masjid Itaewon Seoul sama dengan Imam Seoul. Imam Abu. Di Korea Ibrahim and Syawal.
Okey, macam sekarang ni Rizal, kami sedang berbicara dengan Rizal di Korea lah sekarang ni kan? Ya betul lah di Korea. Okey, macam mana kehidupan di sana dan berapa lama sejak berkahwin untuk terus menetap kat sana di Korea? Kehidupan kat sini dia berbeza sikit lah berbanding dengan Malaysia punya kita punya culture dari segi makanan, dari segi pekerjaan. Macam kat sini dia terlalu committed bila membuat sesuatu kerja. So kita yang tak biasa macam kita selalu okey tak apalah lambat sikit lah 1 minit tak apalah. Walaupun orang sampai tepat pada waktunya dikira lambat. Oh, sampai tepat pada waktu dikira lambat. Dia nak kena sampai sebelum Sebelum 5 minit. So dia benda-benda macam tu dia ambil kira sebenarnya. Tapi kalau macam foreigner yang bekerja, mungkin dia tak kisah kot sekali dua, tapi kalau lebih 3 kali dia kira kurang ajar. Yelah kena faham lah culture orang kat tempat orang. Makanan pula kat sini diorang makan banyak tau. Diorang macam kita makan satu lauk, satu pinggan tu kan, satu portion tu. Diorang pinggan satu mangkuk nasi tu dekat dia punya atas meja tu ada penuh dengan lauk, dengan sayur. So dia boleh habiskan untuk dia seorang dia makan. Ui, wow. Seorang punya makan tu? Dia pun kalau makan nasi satu periuk tu dia boleh habis separuh. Ya. Jadi macam mana dia kekal kurus? Sebab dia makan sayur. So bila dia dah balik kan, bila kita buang balik kan benda-benda macam tu, sayur kan boleh buat kita digest balik, boleh kita buang balik benda-benda yang kotor. Tapi dengar-dengar juga Mariam pun suka makanan kita, suka makan durian, suka makan budu ke? Yeah, you like durian, you like budu, right? saya boleh makan durian, boleh makan budu. Semua boleh makan. Boleh makan semua. Semua boleh makan. Macam mana Mariam boleh start makan durian? Rizal paksa ke? How do you start first eating durian? 3 years ago saya pergi 코타키나발루. dengan mom. That time I don't know him. Way before you know him. 3 years ago. So actually before met him, saya try durian. In 코타키나발루. Sabah. So sedap, macam so surround foreigner, they look at me. Why she is so delicious? So they foreigner bought durian and eat. Betul. Sebab saya. Dia bawa orang lain makan juga. Jadi Yelah, promoter makan pula. Budu macam mana budu? Budu saya boleh makan. How do you start eating? Last year saya pergi Kelantan, Kota Baru dengan abang. Last hari raya. So that time saya try. That time. Ngam that time. Ngam that time Masa Saya ni. try budu because Kelantan budu가 best food잖아. Best food. So saya try and saya try makan tempoyak. Makan juga. durian dan budu campur. Saya tak boleh makan tempoyak. Tak boleh tempoyak? Durian boleh makan, budu boleh makan, but tempoyak tak boleh makan. Saya faham. Sebab saya makan tempoyak tapi saya tak makan durian. Dia beza macam itu lah. Terbalik. Tapi korang, saya tak makan durian tau. Awak tak makan pula? Korang jangan makan durian. Saya tak boleh bau pun durian. Memang kalau bau pening. Dah jadi yang orang lain pula yang makan durian. Okey, kejap lagi kita sambung sembang tentang durian dan juga couple tersebut. Apa kata kita rehat dulu, kita nak relax-relax. Betul. Kembali selepas ni Borak Kopi Tiam. Yes,
kembali lagi dalam Borak Kopi Time dan kita masih lagi bersama dengan Mariam dan juga Rizal. Betul. Cuma kali ini kita nak buka kelas kepada anda untuk belajar bahasa Korea pula. Bukan kepada anda, kepada kita ni yang kena belajar dulu ni. Banyaknya bahasa nak kena belajar hari ni. Jerman Rizal pun tak dengan lepas. Mariam, okey Hari ni kita belajar dengan Cikgu Mariam lah pula. Teacher Mariam. Teacher Mariam. Teacher Samseng ni. Mariam. Teacher Dalam Mariam sudah sedia? 선생님. Are you ready? 몰래 상. Boleh Boleh faham. faham. Sang Sen ni tadi tu apa? Cikgu? Betul. Teacher Song Sang Nim. Sang Sen ni. Sang Nim. Betul. Okey. Okey, kita nak belajar bahasa Korea yang pertama. Kalau nak cakap, Mariam suka makan durian. 마리암 수커 마칸 두리안. 마리암은 두리안을 좋아해요. Mariam durian choyo. Mariam Chuahio. Chua tu maksud dia suka. Oh, Chua tu suka. Kamsahamnida, kamsahamnida. Heyo ni tak ada makan. maksud. Cuma dia macam perkataan untuk kita tambahkan di sesuatu subjek ataupun objek. Oh ya ke? Macam 수커 pelengkap. 아워? 사야 수커 아워? 나는 당신을 좋아해요. 맞췄니? Chua Heo. Dia pelengkap ayat tu lah, Heo tu Kalau makan macam tadi, saya suka makan. Makan ada maksud lain. Kita cakap makan mogo. 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 Mogo pun makan juga. Kalau kita nak makan atau kita rindu nak makan, kita sebut mogo shipo. Mogo. Mogo. Oh. Tak pakai Chua Chua. 좋아. Maknanya dia ada perkataan-perkataan khas untuk dilengkapkan dalam ayat-ayat kan? Dia jadi bahasa lain Betul. lah cerita dia. Oh, okey. Sekarang kita try pula. Kelantan kago 싶어요? 클란탄 가고 싶어요. 뭐야? You speak Korean? No. First time. 일어나 빨리 클란탄. Oh. Betul ke sebut tu? Betul. Kagu Betul. tu maksud dia nak pergi. Kalau Pogo, Pogo Shipoyo? Pogo shipo itu maksud dia rindu. 린도. Ataupun nak tengok. Oh. Ada perkataan rindu nak balik Kelantan. So Kelantan, Pogo Shipoyo, rindu Kelantan ataupun Kelantan, saya rindu nak balik Kelantan. Kelantan, Pogo Shipoyo. Berdua-dua boleh lah. Itu rindu satu nak pergi So dia jarang gunakan Kelantan, Pogo Shipoyo, Kago Shipoyo. So jarang gunakan perkataan dalam masa yang sama. Wih, lagi complicated lah Korea ni. Okey, seterusnya kita nak cakap dalam bahasa Korea. Mariam Nyun Noma Ipoda. Nyun Nomu Ipodo. 마리암은 너무 마리암은? 이쁘다. Apa macam mana? Mariamen. 마리암 상아 짠티. Oh, tapi in Korea cara you cakap tadi macam in lain. Korea? How do you say in Korea? 마리암은 너무 이쁘다. 너무 이뻐요. Mariamen Nyamun no Ipoda. 너무 Nomu Ipoda. Nomu. 길다. Nomu Ipoda. 너무. Domu. Nomu Ipoyo. 이거 이미 상하스다. 이거 너무 맛있다. 맞췄니? 너무. Master. Okey, Rizal. Yeah. Apa beza Ipoda dan Ipuyo? Ipoda ni dia macam cantik, tapi kalau Ipoyo ni perkataan yang lebih hormat. Oh, Macam maknanya dia cakap dengan kawan, macam saya cakap dengan awak Faizal ni kan, dia cakap nomu moshita, maksud dia kamu ni handsome lah kan. Kalau kita kenal each other, kita boleh cakap nomu moshita, tapi kalau kita cakap orang yang kita tak kenal, nomu moshita, oh, lupa dah. So ada perkataan yo kat belakang tu, ataupun semida.
So bila kita bercakap dengan orang yang lebih tua dari kita, orang yang kita tak kenal, kita tambah you. Dia macam lebih formal sikit lah. Yes. So maknanya 멋있다는 just same age or young age. Same age. yeah. 멋있다. 너 멋있다. 마찬가지. 멋있다. But older than me or I should respect. 와, 멋있어요. 너무 멋있어요. 멋있어요. Okey. So maknanya 멋있어요. orang yang kita kenal macam Mariam saya cakap Ipoda. Kalau orang tak kenal Ipoyo. Macam tu untuk menghormati. 한가이. Hoye, hoye, hoye. Okey, Rizal Terima tu apa benda? Hoye tu ni lah. Rizal, terima kasih jadi kekasih saya. Rizal, 사랑해주세요. Ni Mariam kena sebut lah ni 감사. 이 마찬가지. 아방, 저를 사랑해줘서 감사합니다. 마찬가지. One more time. 저를 means 나를. Oh, darling, chora. 사야, 나를 사랑해줘서 for loving me. For loving me. 감사해요. Terima kasih. 감사합니다. 감사해요. Kamsahayu. Okey, cukuplah. Rasa kita belajar bahasa tu cukup. 수사해. Susah. Susah. Tak faham. Tak faham. Lulu. Sorry Mariam. Saya respect awak kerana awak cuba cakap bahasa tapi saya rasa bahasa Korea memang susah. Tak boleh lah. He respect you because he trying to. It's okay when I belajar bahasa Melayu, same like you. It's okay. Saya faham. Awak faham. Okey. Alright, kita nak tahu jugalah sekarang ni kan, kalau macam dekat sana masih lagi under MCO ke? Movement control? Kami tak pernah ada lockdown, tak pernah ada MCO di kawasan kami ataupun di mana-mana tempat yang Tak ada lah. penyakitan sebab kami lebih risaukan ekonomi. Kami cuma jaga jarak sendiri kita, lah, pakai mask sentiasa. Okey, maksudnya Itu kalau tak ada yang pakai mask tak dibenarkan masuk. Okey, faham. Maksudnya setiap orang dia ambil tanggungjawab sendirilah, jaga kawalan sendirilah. Betul. Ini bila nak balik ke Kelantan ni? Kami jangka hujung tahun ni ataupun dalam masa 2-3 bulan lagi sebab nak uruskan beberapa hal berkaitan dengan urusan perkahwinan, pendaftaran dan hal-hal lain lah. Dan sekarang ni sekarang ni dekat sana tu ialah mungkin kalau dalam tempoh MCO ni walaupun kat sana tak ada tapi masih lagi perlu berjaga-jaga kan. Macam nak tahu juga rutin harian sekarang ni bekerja daripada rumah ke, kerja kat luar ke, belajar kat rumah ke, belajar kat luar ke, macam mana? Ada yang bekerja dari rumah tapi ada juga kebanyakannya pergi ke tempat kerja lah sebab perlu untuk kita hadir ke office sebab Korea ni dia tak praktikkan sangat kerja di rumah. Dia sangat kerja. Walaupun benda tu sakit ke apa, kalau kita sakit, dia punya prinsip hidup dia orang kalau sakit di tempat kerja, kalau nak mati di tempat kerja. Oi, serius ah. Nampak kasar tu. Dia sendiri cakap kan, if you wanna die, if you sick in your workplace, right? Sick in my workplace, die in my workplace. Wow, that's Ni very workaholic harsh. sangat ni. That's very harsh. That's not because of suka kerja. Because of we scare. Or they cut my salary. Betul. Yelah. Maknanya itu adalah satu perkara yang diambil serius kat sana. Betul. Kan? Okey Rizal, ni satu soalan nak tanya kepada orang yang bertuah. Macam kita pun ada geng-geng yang sukakan orang Korea sebenarnya. Sebab banyak cerita Korea apa semua kan. So, dah macam dia ejen jodoh pula kau tanya soalan macam ni. Okey, kita nak belajarlah sedikit sebenarnya apa yang kita boleh buat untuk ambil hati gadis-gadis Korea ni. okey. Dia punya preferred man lah. Okey.
mula-mula sekali kita kena buang ego. Kalau kita ni suka marah, kita ni suka menang, nak menang, sentiasa kita cuba buang benda tu, bagi dia rasa macam dia ni lah yang dia disayangi, kita bagi perhatian lebih pada dia. So, bagi dia rasa dihargai lebih daripada macam orang Melayu kan sama je, perempuan semua sama. So kita suka dihargai, tapi kat Korea ni dia suka lebih dihargai. Dia suka puji, dia cakap cantik lah awak hari ni, comel. Cakap pun comel, dia marah pun comel. Kita beritahu macam tu kat dia orang. Dia orang suka benda-benda pujian. Tapi semenjak ni nampak macam ramai orang-orang kita berkahwin dengan orang Korea. Memang orang Korea suka orang kita ke? Bergantung jugalah, bergantung kepada karakter seseorang, sifat kepribadian seseorang tu yang buatkan kita suka. Kalau macam orang Malaysia tu sendiri yang ada sifat kepribadian yang orang Korea suka, why not? Kalau Faiz nak cuba dengan Fahim, kita cuba boleh kan? Tak boleh balik rumah dia kejap lagi. Jangan anak dua dah ni. Wah, tak okey. Tapi Mariam, satu perkara Mariam suka tentang tentang Rizal. Apa satu perkara yang Mariam suka tentang Rizal? Yang simple lah boleh cakap. Dia tak faham. What do you like the most about me? Most about you. Susana. Now she just asked me, sayang. Before I fall in love because of his kindness. Abang wanna drink air. Can you give me air, please? Macam ni. So saya that time fall in love because of kindness. But now, sayang. How I can find? Aduh. Kantoi ya. Now just husband. Okeylah. You should come back. Tak boleh nak buat macam mana lah Kita keluar dah live ni. Bukan sentiasa. Saya bukanlah jerit kata sayang. Saya nak minum kan. Tapi saya gunakan isyarat. Bukan dia macam sayang bagi air. Tak adalah macam tu. Cuma kalau dulu macam saya selalu sebut sayang, abang haus lah, can you bring me some more? So berbeza sikit dengan bila dah kahwin ni kan. Macam dah lama sayang, give me water. Sama je, berbeza sikit je. Terlupa please je. Tapi apa pun, yang kita sebagai penonton ni, kita memang nampak awak semua memang nampak happy couple dan very fun and energetic. So congrats lagi sekali sebagai seorang pengantin baru. Tahniah kepada Mariam. Terima kasih kepada Rizal. Betul. Stay safe dekat sana. Kalau ada apa-apa nanti update kita ya. Okey, ni nak ada ucapan apa-apa ke? Bolehlah. Bagilah ucapan kalau nak ucapan tu. Do you have any speech for them or for Malaysians? Terima kasih Tengku Mariam. Dan hati-hati selalu, gembira selalu, seronok selalu semua. Alright. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Sama, jaga kesihatan korang, jaga jarak sosial. Alright, thank you. Bye. Alright, terima kasih Rizal. Terima kasih Mariam. Okey, tu dia. Kita ada lintas langsung daripada Korea kita bawakan ke sini. Dan macam-macam input yang kita dapat tahu apa semua daripada segi ciri-ciri jejaka idaman gadis Korea ni perut ni dok tergelak-gelak Mariam bercakap. Okey, tapi tak apalah, dia belajarlah at least Okey, kita dah sampai ke penghujungnya. Besok macam biasa Borak Berbincang akan ada lagi dengan rakan kita pukul 8 hingga pukul 9.30 jugalah. Untuk hari ini cukuplah ni Dan terima kasih kepada anda semua dan salam hari Jumaat kepada penonton-penonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi